A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini secara live kita sambung kelas kita, dan kelas hari ini mengikut channel Seriaka, ditaja oleh Seriaka, yang juga satu badan NGO yang lebih khusus untuk mengumpulkan bantuan untuk pelarian Syria yang ada di Syria ataupun Turki ataupun di negara lain. Jadi mereka juga ada projek kebajikan, termasuklah bagi bantuan pakaian, makanan, dan sekarang mereka ada projek perumahan, projek perkampungan Malaysia di Idlib dekat sempadan dengan Turki. Satu lot wakaf, secara wakaf, satu lot RM30. Jadi siapa nak memberi sumbangan untuk buat kebajikan, sedekah jariah, boleh buka Facebook Seriaka, insya-Allah. Okey, hari ini kita tadabbur surah Al-Qadru. Surah Al-Qadru surah Makkiyah. Kebanyakan ulama mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ni berkait rapat dengan bulan Ramadan, dan kebetulan sekarang kita berada di bulan Ramadan. Kebetulan sebab kita belajar juzuk amma ni mengikut susunan tertib yang disusun dalam tertib surah dalam Al-Quran. Sebelum ni surah Al-Bayyinah, selepas Bayyinah Al-Qadru. Jadi kebetulan kita belajar Al-Qadru di bulan yang paling tepat dengan surah ini, iaitu bulan Ramadan. Jadi surah Al-Qadru walaupun tak panjang, walaupun pendek, tapi maksudnya cukup besar dan penting. Bahkan ulama mengatakan surah Al-Qadru ni kalau kita faham, kita praktiskan apa tuntutan daripada malam Al-Qadru, kita akan menjadi manusia yang luar biasa, yang hebat selepas Ramadan. Kalau kita faham dan kita amalkan tuntutan bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Tapi kalau sekadar malam Lailatul Qadar kita anggap macam malam biasa, maka kita tak akan berubah apa-apa. Walaupun kita dah melalui fasa malam Lailatul Qadar dah berpuluh kali, tapi tanpa penghayatan, tanpa kefahaman, maka malam Al-Qadar dan bulan Ramadan tidak akan menjadi titik perubahan dalam hidup manusia. Melainkan setelah dia menghayati, dia memahami tuntutan Lailatul Qadar yang kita akan bincang sekejap lagi, insya-Allah. Okey. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya kami, Allah menggunakan perkataan kami. Biasa pelajar akan bertanya, kenapa Allah guna kami? Sebab biasa kami ni menunjukkan ramai, sedangkan Allah tu esa, Allah tu satu. Maka jawapannya, kami dalam bahasa Arab dia ada dua maksud. Pertama, kami bermaksud al-mutakallim ma'a ghairihi, orang yang bercakap bersama orang yang sekelilingnya, iaitu ramai. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, kami ialah litazim, untuk menunjukkan kebesaran orang bercakap, bukan menunjukkan ramai. Kadang-kadang raja di negara Arab, dia bercakap dia seorang je, tapi dia guna perkataan nahnu al-malik, kami adalah raja.
Dia tak guna ana. Sebab apa? Sebab nahnu juga menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Jadi Allah guna di sini sebagai menunjukkan kebesaran dia, dan kebesaran Allah juga Allah bagi tahu apa di antara kebesaran Allah, iaitu anzalnahu, kami telah turunkannya. Turunkannya, nya ni balik kepada apa? Jadinya ni dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu sebenarnya sama je. Bila nya ataupun ganti nama dia ke kamu ke, biasa dia refer kepada perkataan ataupun nama yang pernah disebut sebelum ayat tersebut. Sebab contoh, Muhammad pergi ke sekolah, kemudian dia bermain di sekolah. Dia tu disebut setelah disebut nama dia di awal ayat. Jadi biasa macam tu. Sebab tu dia ni ataupun dipanggil dalam bahasa Arab dhamir, ganti nama, dipanggil ganti kepada nama yang disebut sebelum tu. Okey? Tapi dalam konteks ayat ni, hu ni dia tidak dia refer kepada siapa? Dia tak refer kepada perkataan apa? Sebab tidak ada perkataan sebelum ni disebut. Jadi hu ni balik kepada apa? Tak ada. Katalah sebelum ni disebut Al-Quran. Tak disebut. Itu keunikan bahasa Arab. Bila Allah sebutnya dan tidak ada perkataan disebut sebelumnya, maka Allah nak bagi tahu nya tu adalah satu benda yang sangat sudah diketahui oleh orang dan orang akan faham. Bila Allah kata kami turunkannya, semua orang akan faham itu adalah Al-Quran. Sebab itulah kita kena faham Al-Quran bukan dengan satu ayat, bukan dengan satu surah, tapi kita baca semua sekali. Semua surah, semua ayat. Maka kita fahamlah hu ni balik kepada Al-Quran. Kemudian menguatkan lagi ialah Allah kata kami turunkannya fi, pada Lailah, malam Al-Qadri, malam Al-Qadru. Malam Al-Qadru. Malam Al-Qadru ni bila? Bulan apa ni? Bulan Rajab ke? Bulan Sya'ban ke? Allah jawab dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah 185. Allah kata syahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Okey. Jadi Lailatul Qadar ni Allah tak sebut bulan apa, tapi kita dapat tahu malam Al-Qadar ialah bulan Ramadan. Iaitu ditafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi yang unzila, yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Quran dalam surah Al-Qadru Allah kata kami turunnya pada malam Al-Qadar. Surah Baqarah pula Allah kata bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar menunjukkan bulan Ramadan. Sebab kalau tak bercanggah dengan ayat ni, sama-sama Allah turunkan Al-Quran. Kalau malam Al-Qadar, kalau bulan Ramadan. Okey? Jadi salah, ada setengah orang menganggap adalah pendapat mengatakan Quran diturunkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan lagi salah ialah orang menganggap malam nisfu Sya'ban lebih mulia daripada malam Al-Qadar. Ini fahaman yang salah dan menyimpang dah. Sebab Allah cerita malam Al-Qadar satu surah lengkap. Satu surah lengkap. Surah Al-Qadru ni cerita malam Al-Qadar je. Dan dibaca oleh semua orang-orang yang beriman. Maknanya malam Al-Qadar jauh lebih besar daripada malam nisfu Sya'ban. Tapi ada sebahagian masyarakat menganggap malam nisfu Sya'ban lebih besar daripada malam Al-Qadar. Apa bukti? Cara mereka menyambut.
Mereka sambut malam nisfu Sya'ban jauh lebih besar, lebih meriah daripada malam Al-Qadar. Kadang-kadang sebelum malam nisfu Sya'ban dah war-warkan, dah viralkan kelebihan tu, kelebihan ni, walaupun bukan daripada hadis yang sahih. Dan kalau di masjid-masjid penuh dengan amalan-amalan khusus untuk sambut malam nisfu Sya'ban, dengan baca Yasin 3 kali, dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, seolah malam tu jauh lebih baik pada malam Al-Qadar. Sedangkan tak ada satu pun ayat, apatah lagi satu surah yang menceritakan malam nisfu Sya'ban. Tak ada. Hadis pun tak ada. Tak ada satu pun hadis sahih menceritakan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tapi dalam Quran, satu surah lengkap menceritakan malam Al-Qadar. Tiba-tiba dia lebihkan malam nisfu Sya'ban daripada malam Al-Qadar. Ini orang yang tak faham Al-Quran. Orang yang tak menjiwai apa yang dia baca. Yang dia baca lain, yang dia amal, yang orang buat, bukan yang Quran cakap. Okey? Jadi malam Al-Qadar ialah bulan Ramadan. Okey, apa makna Al-Qadar? Kenapa dipanggil Al-Qadar? Kenapa dipanggil Al-Qadar? Al-Qadru ada dua makna. Satu, Asy-Syaraf. Yang kedua, At-Taqdir. Syaraf makna dia kemuliaan. At-Taqdir makna dia penetapan. Jadi kita nak faham kenapa malam tu dinamakan Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Jadi ulama ada dua pendapat. Yang pertama, Al-Qadru makna dia Asy-Syaraf, iaitu kemuliaan. Contoh saya buat ayat, Rajulun zu qadarin azimin. Contoh, Rajulun zu qadarin azimin. Lelaki yang mempunyai qadrin. Apa makna qadrin? Kemuliaan. Azim yang mulia. Jadi bila sebut qadar makna kemuliaan. Jadi Allah namakan malam tu malam Al-Qadar sebab malam tu malam yang mulia. Dalam 360 ataupun 365 malam, malam yang paling mulia ialah malam Al-Qadru. Sebab tu dipanggil Al-Qadru, iaitu malam penuh dengan kemuliaan. Tapi kita kena ingat, kenapa malam tu jadi mulia? Kenapa malam tu jadi mulia? Sebab Al-Quran. Semua malam sama je. Tapi bila Quran turun pada malam tersebut, malam tu menjadi luar biasa. Malam tu menjadi mulia. Jadi maksudnya apa? Apa saja yang berkait dengan Al-Quran pasti dia jadi mulia. Siapa yang sama ada waktu ke, bulan ke, kalau malam menjadi mulia sebab turun Al-Quran. Kalau bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan paling mulia. Kenapa? Bulan tu turun Al-Quran. Tempat pula Mekah mulia. Kenapa? Sebab Mekah ada Baitullah. Sebab Mekah turun Al-Quran yang pertama. Nabi Muhammad jadi mulia sebab apa? Sebab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hebatnya Nabi, mulianya Nabi sebab kaitan Nabi dengan Al-Quran. Jadi kemuliaan berkait rapat dengan Al-Quran. Bukan berkait rapat dengan harta, pangkat dan kedudukan. Jadi kalau nak mulia, jangan cari pangkat, jangan cari harta. Jangan buang masa untuk mulia di sisi manusia. Sebab dia belum tentu mulia di sisi Allah. Habiskanlah masa anda untuk menjadi mulia di sisi Allah, iaitu dengan jadikan diri kita, hidup kita, hati kita, perasaan kita dengan Al-Quran. Hidupku, matiku ialah Al-Quran. Maka jadilah mulia hidup kita. Okey? Itu makna yang pertama. Yang kedua, At-Taqdir. Takdir makna penetapan. Jadi malam tu dipanggil malam penetapan. Apa yang ditetapkan? Iaitu malam itu Allah tetapkan takdir seseorang, rezekinya, ajal, hidup matinya,
amal. Jadi pada malam tu dipanggil malam at-taqdir, iaitu malam penetapan. Apa yang Allah tetapkan, iaitu rezeki seseorang, berapa banyak rezeki dia, untuk tempoh mana? Setahun. Lepas malam tu sehingga setahun akan datang. Makna sehingga jumpa Lailatul Qadar yang akan datang. Jadi rezekinya Allah dah tetapkan. Katalah 5,000 setiap bulan. Katalah rezekinya 3 anak. Katalah rezekinya naik pangkat. Jadi Allah tulis. Ataupun hidupnya, ajalnya. Bulan berapa dia mati. Berapa lagi tinggal. Berapa hari, berapa bulan, berapa minggu lagi. Dan siapa pula yang akan lahir. Anak siapa, berapa ramai yang akan lahir. Allah tetapkan pada malam itu. Dan juga amalan seseorang. Allah tetapkan. Maksud Allah tetapkan ialah Allah catat apa yang manusia akan pilih setelah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana yang mana satu betul ataupun yang lebih tepat? Kata ulama, bila dua-dua maksud tu mentafsirkan al-qadru dan tidak bercanggah, maka dua-dua betul. Dua-dua boleh dipakai. Makna kita nak kata malam tu penuh dengan kemuliaan, dan malam tu juga ditetapkan ketentuan seseorang. Ajalnya, rezekinya, amalnya. Betul. Dua-dua betul. Okey? Jadi pengajaran daripada ayat pertama apa dia? Pengajaran ayat pertama ialah siapa nak mulia, baca dan tadabbur Al-Quran. Sebab Quran ni, sebagaimana disebut, iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata baca Al-Quran, baca dan faham dan amal, kerana ia akan selamatkan kamu di akhirat. Mana Quran boleh pastikan kita mulia di akhirat dengan masuk syurga, ataupun Quran boleh pastikan kita hina dengan mencampakkan kita ke dalam neraka. Jadi siapa baca dan ikut Al-Quran, Quran akan mulia dan angkat kita dan masuk ke syurga. Siapa yang tak baca ataupun tak amalkan, Quran akan hina kita dan campak kita ke neraka. Itu Al-Quran. Jadi siapa nak mulia, pastikan hidupnya tidak berpisah dengan Al-Quran. Amalannya, percakapannya, fikirannya, akhlaknya mesti selari dengan Al-Quran. Barulah dia akan menjadi mulia dan dia akan selamat. Okey? Itu pengajaran ayat pertama. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Wa ma adra, dan apa yang engkau tahu. Apa yang engkau tahu, apa itu malam Al-Qadru. Mana soalan lah ni? Kalau bahasa Melayu kita buat tanda soal, tapi dalam Quran tak boleh. Jadi setelah Allah beritahu, Allah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, kemudian Allah nak beritahu malam tu terlalu hebat, malam tu terlalu besar kelebihannya, malam tu penuh dengan keberkatan dan kesejahteraan. Maka cara Allah nak beritahu hebatnya malam tersebut ialah dengan mengemukakan soalan. Soalan tu, soalan menunjukkan malam tu hebat. Sebelum Allah beritahu, Allah nak gambarkan malam tu hebat dengan cara bertanya. Apa dia? Kamu tahu tak apa malam tu? Jadi kadang-kadang kita pun nak beritahu orang yang kita nak beritahu tu benar besar dan penting, kita tanya soalan. Kamu tahu tak apa yang aku nak cerita ni? Jadi cara soalan tu menyebabkan orang nak tahu, kemudian orang rasa benda yang kita nak cerita pasti hebat. Kalau benda tak hebat, dia terus cerita je. Tapi kalau mula dengan soalan, yang kita nak cerita hebat, maka itulah bahasa Al-Quran. Jadi sebelum manusia faham betapa besar dan hebatnya malam itu, Allah nak betulkan set minda kita, supaya jangan main-main dengan malam ini. Tahu tak kamu? Kamu tahu tak apakah malam Al-Qadar ni? Jangan main-main, sebab dia satu malam yang sangat besar dan luar biasa. Okey, kemudian dan ayat ni biasa Allah guna dalam ayat-ayat yang lain. Kita selalu jumpa Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah.
Allah tanya soalan. Al-Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apakah itu Al-Qari'ah? Itu soalan-soalan yang menunjukkan benda yang Allah nak bagi itu besar dan penting. Yang bila kita baca, kita dengar, kita kena fokus dan kena hayati. Jangan baca tanpa penghayatan dan tanpa rasa langsung kebesaran yang Allah nak ceritakan. Kemudian Allah beritahu apa malam Al-Qadar. Lailatul Al-Qadri. Malam Al-Qadru khairun, lebih baik, min, dari, alf, 1000 bulan. Apa kehebatan malam Al-Qadar sehingga Allah tanya soalan tu? Apa kelebihannya? Oh, satu malam ni, malam Al-Qadar, satu malam Al-Qadar, kebaikannya, kebesarannya ialah sama dengan 83 tahun. Seribu bulan. Ataupun lebih kurang 83 tahun. Jadi apa kelebihannya? Apa kelebihan malam Al-Qadar? Allah kata satu malam Al-Qadar tu sama dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ataupun lebih baik daripada 83 tahun. Apa kebaikannya? Apa maksud khair? Khair ini. Khair. Khair ni maksud apa? Baik. Baik dari segi apa? Baik dari segi rezeki ke? Baik dari segi amalan ke? Baik dari segi keluarga ke? Baik dari segi pekerjaan kita kat dunia? Ataupun baik dari segi apa? Baik dari segi ganjaran pahala. Oh, pahala je ustaz. Kita lupa. Sebenarnya pahala ni duit lah. Kalau kat dunia kita cari duit untuk hidup. Tapi kita kena ingat, bila di akhirat duit dah tak laku dah. Yang laku satu je, pahala. Dan hidup di akhirat jauh lebih lama daripada hidup kat dunia. Kalau kita cari duit bermati-matian untuk hidup kat dunia hanya 70 tahun. Kalau duit untuk dunia 70 tahun, lebih kurang lah. Tapi kalau pahala untuk akhirat, untuk berapa lama ni? Berapa lama? Bukan 70 tahun, Bukan 70 tahun, bukan 700 tahun, bukan 7,000 tahun, bukan 7 juta tahun, tapi kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi agak-agak lah yang mana kita perlukan? Duit ke pahala? Cuba kita fikir, atuk kita mungkin dah meninggal 50 tahun yang lepas kan? Dia masa meninggal umur 60. Sekarang dah 50 tahun dia meninggal. Maknanya kalau 10 tahun lagi, samalah umur dia kat dunia dengan dalam kubur. Kalau moyang kita, katalah moyang kita dah meninggal 200 tahun yang lepas. Atuk pada atuk kita. Katalah dia meninggal 200 tahun yang lepas. Dan masa dia meninggal 70 tahun umur. Jadi dia meninggal umur 70 tahun. Masa dia hidup kat dunia 70 tahun je. Tapi sekarang dia dah berada dalam kubur 200 tahun. Belum berakhir lagi tu. Bila berakhir? Tengok bila kiamat. Jadi sebenarnya kehidupan kita bukan di akhirat je. Dalam kubur pun akan lebih lama daripada kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupan dunia kita cari duit puluh dah habis-habis, maka untuk kehidupan akhirat yang tidak akan berakhir, khalidina fiha, maka kena cari pahala lagi berganda. Lagi berganda.
Sebab itulah Allah tu maha sayang pada kita. Allah sayang pada kita, Allah bagi satu malam yang tak perlu kita bekerja, beribadat, berjihad selama 1000 bulan. Tak payah. Allah nak kita beribadat satu malam sahaja dan kamu akan dapat ganjaran pahala ibadat 1000 bulan. 83 tahun. Apa lagi? Cuba tanya diri kita, kita nak apa lagi? Nak apa lagi? Kalau satu malam beribadat, kadang-kadang satu malam pun tak sampai 4-5 jam pun. Kadang-kadang 1 jam je. Kebetulan malam tu malam Al-Qadar. Kita dah dapat amalan, pahala amalan 83 tahun. Sebab tu ulama kata, cara paling berkesan untuk panjang umur. Ramai orang nak panjang umur, tapi caranya tak betul. Ada yang panjang umur dengan apa? Berdoa, ya Allah panjanglah umurku. Ada orang panjang umur makan herba, minum tongkat ali. Ada orang nak panjang umur jaga kesihatan, exercise, jogging setiap pagi. Kadang-kadang naik basikal beratus-ratus kilometer. Kononnya nak panjang umur, nak sihat badan. Cara yang salah. Sebenarnya cara yang betul nak panjang umur ialah rebutlah pada malam Al-Qadar. Sebab apa? Sebab bila kamu dapat malam Al-Qadar, tak payah beli basikal, tak payah keluar pergi bekerja, tak payah exercise 7 km. Kamu perlu berjaga satu malam, maka umur kamu akan panjang 83 tahun. Dan 83 tahun ni bukan untuk kat dunia sahaja ni. 83 tahun sebenar untuk di sini. Cuba bayangkan satu malam kamu beribadat, kamu dapat pahala 83 tahun. Satu dosa pun tak ada. Satu dosa pun tak ada. Jadi amat tidak cerdik, bahkan boleh kata bodohlah. Bodohlah orang yang berdoa minta Allah panjangkan umur, orang yang makan macam-macam suplemen untuk panjang umur, untuk sihat badan, macam-macam exercise untuk panjang umur, tiba-tiba dia tak berebut untuk dapat Lailatul Qadar. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Kenapa? Sebab dia buat yang nak panjang umur tu hanya untuk panjang 70 tahun kat dunia aja. Lepas tu mati. Tapi kalau dia buat yang malam Al-Qadar, dia bukan setakat untuk panjang umur kat dunia, panjang umur untuk selama-lamanya di akhirat. Sebab itulah orang paling cerdik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila jumpa dengan malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan, Nabi tak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi bagi masa lagi hebat, lagi banyak, lagi bersungguh-sungguh bila masuk 10 akhir Ramadan. Kenapa? Sebab 10 akhir Ramadan ada malam Al-Qadar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berusaha beribadat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Kemudian Nabi bersungguh-sungguh lagi di 10 akhir Ramadan lebih daripada 10 awal dan 10 tengah Ramadan. Kenapa? Sebab Nabi nak panjang umur. Dan panjang umur Nabi bukan 70 tahun kat dunia. Ini orang yang berfikiran pendek. Ramai orang nak panjang umur kat dunia, tapi dia tak peduli di akhirat. Sedangkan di akhirat umurnya lagi panjang dan kekal. Jadi orang paling cerdik ialah dia nak panjang umur bukan di dunia sahaja, tapi di akhirat. Dan cara yang terbaik, cara yang paling berkesan nak panjang umur dunia akhirat ialah berebutlah malam Al-Qadar. Berkubutlah malam Al-Qadar. Batu ulama kata, inilah kaedah yang paling berkesan untuk sesiapa yang nak panjang umur. Tak payah beli obat ke, herba ke, tak payah minum tongkat ali, tak payah exercise. Dapat 83 tahun. Kalau dia dapat satu malam, kalau dia dapat satu malam, kalau dapat 10 malam Al-Qadar, 10 malam Al-Qadar, berapa umur dia? 830 tahun. Nak apa lagi? Subhanallah. Nak apa lagi? Umur panjang sampai 83 tahun. Kalau dia dapat 20 malam Al-Qadar, umurnya akan menjadi 1660 tahun. Tawaran.
Waktu kata Imam Zuhri, aku rasa pelik ni. Sebab Nabi tak ada dosa, tapi Nabi tak pernah mengabaikan untuk mendapatkan malam Al-Qadar selama 9 kali bulan Ramadan turut-turut. Cara Nabi ialah beriktikaf. Nabi tak pernah iktikaf 9 kali Ramadan berturut-turut. Sebab apa? Semata-mata nak malam Al-Qadar. Sedangkan Nabi tak ada dosa. Jadi orang macam Nabi tak pernah tinggal untuk mendapat Lailatul Qadar, tapi aku rasa pelik. Ramai manusia biasa yang banyak dosa, yang amalan yang sedikit pun belum tentu diterima, tiba-tiba tak berebut untuk dapat malam Al-Qadar. Sangat pelik. Macam kita tengok orang yang cerdik, orang yang cemerlang, keputusannya pun dah hebat, result dia, keputusan percubaan pun dah cemerlang. Tiba-tiba bila nak periksa SPM, dia study sampai pagi. Padahal dia memang dah cerdik, tak perlulah study sampai pagi. Tiba-tiba ada orang yang bodoh, keputusan percubaan pun teruk, malam peperiksaan duk gelak, duk main. Satu benda yang sangat pelik. Sepatut yang study sungguh-sungguh yang bodoh ni. Yang cerdik relax lah. Begitulah gambaran dia. Nabi ni dah memang dijamin syurga, tapi tak pernah mengabaikan Lailatul Qadar. Sampai Nabi tinggal semua urusan. Semua urusan dunia, sahabat. Bahkan Aisyah kata, bila masuk bulan 10 akhir Ramadan, untuk dapat Lailatul Qadar, apa Nabi buat? Ahya lailahu, Nabi hidupkan penuh malamnya. Kalau bulan Ramadan, Nabi tidur sikit. Tapi bila masuk 10 akhir Ramadan, ada riwayat mengatakan Nabi tak tidur langsung. Sebab apa? Nak panjang umur ni. Yang kedua, Nabi kejutkan ahlinya. Nabi bukan nak masuk syurga sorang-sorang. Nabi bukan nak panjang umur sorang-sorang. Itu bukan sikap orang beriman. Orang beriman, dia nak masuk ramai-ramai. Dia nak masuk dia, keluarga dia dan semua orang lain. Maka Nabi kejut ahli keluarga dia untuk berjaga malam untuk mendapat Al-Qadar. Dan yang ketiga, kata Aisyah, bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi ikat kainnya kuat-kuat. Itu simbolik lah. Nabi langsung tak dekat dengan isterinya. Tinggal langsung isteri-isterinya yang 9 tu. Sebab apa? Sebab tidak ada kelebihan. Nikmat yang antara nikmat yang terbesar yang Allah nak tawarkan kepada Nabi dan orang beriman, melainkan ibadat satu malam, tapi umurnya jadi panjang 83 tahun. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada Lailatul Qadar. Sebab itulah ulama mengatakan ukuran kebaikan seseorang bukan umur panjang. Ukuran kebaikan seseorang bukan umur panjang. Tapi ukuran kebaikan, kehebatan, kemuliaan seseorang ialah kadang-kadang 1 minit je. Kadang-kadang setengah jam menjadikan dia mulia. Berapa ramai yang hidup 70 tahun, 80 tahun langsung tak ada kemuliaan. Tapi ada orang yang dapat satu malam Al-Qadar menjadikan dia orang yang mulia. Walaupun umurnya tak panjang. Katalah dia dapat Lailatul Qadar umur 30. Lepas tu dia meninggal. Ya Allah, sebenarnya dia meninggal ketika umur 860 tahun. Jadi saya ulang, kemuliaan seseorang bukan umur yang panjang. Kemuliaan seseorang ialah detik-detik kemuliaan yang dia capaikan. Kadang-kadang waktu tu waktu terbaik. Sebab itulah sahabat, Allah puji para sahabat kan, Ansar dan Muhajirin. Kenapa Allah puji sahabat Ansar dan Muhajirin? As-sabiqunal awwalin minal ansar wal muhajirin. Allah puji. Kenapa? Adakah mereka umur panjang? Bukan. Tapi kehebatan para sahabat sehingga Allah puji dalam Al-Quran ialah sebab detiknya bersama Nabi. Ada sahabat yang sempat duduk bersama Nabi sekejap je. Kadang-kadang satu hari dia pun meninggal. Hebatlah dia. Walaupun umurnya pendek. Kenapa? Masa yang dia dapat tu masa yang hebat, masa yang mulia. Kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sempat bersama Nabi 4 tahun je. 4 tahun je Abu Hurairah. Tapi nama dia selalu disebut. Bila sebut hadis, Abu Hurairah. Bila sebut hadis, Abu Hurairah. Umur dia tak panjang dan masa dia dengan Nabi pun tak lama. 4 tahun je. Yang menjadikan mulia bukan umur panjang seseorang, tapi detik-detik yang dia rebut di waktu yang sangat afdal. Okey? Begitu juga yang bunuh 100 orang kan.
Umur dia tak panjang lah. Tapi kejahatan dia sangat-sangat luar biasa. Sampai dia bunuh 100 orang. Tapi dia menjadi mulia sebab apa? Bukan sebab umur panjang. Tapi detik ketika dia bertobat tepat pada waktu. Lepas dia bertobat, mati. Itu yang paling mahal tu. Itu yang paling mahal. Jadi kita umur 60 tak payahlah sambut hari jadi. Sebab tak ada kemuliaan. Umur 60 tak dapat Lailatul Qadar. Nak sambut hari jadi. Malulah. Nabi umur 63 tahun. Tak pernah sambut hari jadi. Tapi dapat 9 kali Lailatul Qadar. Di mana kita dengan Nabi? Di mana kita dengan Nabi? Masuk bulan Ramadan lagi. Masih duk fikir nak makan sedap. Masih fikir nak berseronok. Tak fikir. Tak rancang bagaimana nak dapat Lailatul Qadar. Dan saya rasa satu nikmat yang besar bila Allah hantar coronavirus. Bila Allah jadikan kita tak boleh nak bergerak bebas, PKP. Bagi saya lah satu nikmat yang besar. Sebab apa? Kita tak akan banyak bergerak, kita tak akan banyak buang masa di luar, kita tak akan banyak buat dosa. Kita tak akan banyak membazir duit membeli barang di bazar Ramadan. Dan bila kita tak banyak bergerak, tak banyak dosa, hati kita lagi bersih. Dan bila hati kita lagi bersih, sangat mudah untuk berjaga di 10 akhir Ramadan. Dan inilah syarat-syarat untuk dapat Lailatul Qadar. Iaitu kita jauh daripada dosa. Kita jauh daripada riak. Kita jauh daripada cinta dunia. Sekarang proses. Allah nak bersihkan hati kita. Pertama, hantar coronavirus. Yang kedua, Allah bagi peraturan PKP. Jadi akhirnya kita tak banyak fikir pasal dunia dan kita lupa dah cinta dunia. Sekarang peluang untuk kita dapat yang lebih mahal daripada dunia, iaitu malam Al-Qadar. Saya ulang sekali lagi kata Imam Zuhri, aku rasa pelik dengan manusia yang adalah dosa banyak, jauh daripada Allah, tapi masih tak nak berebut panjang umur dan ganjaran pahala yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dengan kita belajar surah ini, semoga bagi motivasi pada kita untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang menambahkan umur kita menjadi 83 tahun. Dan kalau dipanjangkan umur, kita rebut lagi untuk Lailatul Qadar yang seterusnya, supaya umur kita lagi panjang dan lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Saya nak sebut juga apa yang Nabi buat tadi, saya dah sebutkan. Cuma Nabi buat apa? Satu lagi, iaitu amalan i'tikaf. Kenapa Nabi i'tikaf di 10 akhir Ramadan? Sebab Nabi bagi tahu Lailatul Qadar tu di 10 akhir Ramadan. Banyak hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata carilah malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan. Ada satu hadis juga riwayat Bukhari, carilah Lailatul Qadar di malam witir, di malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Ada hadis mengatakan Nabi pernah jumpa Lailatul Qadar pada malam 21. Dalam hadis menyebutkan Nabi sujud pada malam tersebut, hujan turun dan basah. Malam tu malam 21. Kenapa basah? Sebab bumbung masjid Nabi bukan macam kita. Bumbung masjid Nabi pelepah tamar. Bila datang hujan, basah lantai. Dan bila basah, Nabi sujud, pasir melekat kat dahi. Dan malam tu adalah malam Al-Qadar. Tapi ada hadis lain mengatakan, Nabi kata kepada sahabat, agakkan kamu ataupun mimpi kamu pada malam 27 adalah sebagai tanda malam tu adalah Lailatul Qadar. Jadi bila sekalian Nabi kata 21, sekali Nabi kata 27, menunjukkan apa? Allah tak tetapkan malam Al-Qadar supaya apa? Malam Al-Qadar boleh berubah. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25. Tahun ni mungkin malam 27. Tahun depan mungkin malam dia boleh berpindah-pindah. Okey, apa rahsia? Apa rahsia? Apa hikmah? Allah tak bagi tahu jelas bila malam Al-Qadar. Ada dua sebab. Dua sebab. Kenapa Allah tak bagi tahu secara tepat bila malam Al-Qadar? Pertama, Allah nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang percaya janji Allah dan siapa yang malas. Siapa yang percaya pada janji Allah, ni, satu malam sama dengan 83 tahun, dia tak kisah walaupun kena mencari 10 malam. Kenapa? Sebab 10 malam untuk dapat 83 tahun, maka 10 malam terlalu kecil dan remeh.
Dia tak tengok 10 malam, dia tengok 83 tahun. Maka beribadat 10 malam bagi dia tak ada apa. Mindset dia duk tengok 83 tahun, bukan 10 malam. Jadi Allah nak uji ya. Allah tak bagi tahu bila malam Al-Qadar. Allah nak tengok siapa yang betul-betul percaya janji Allah dan betul-betul bersungguh-sungguh. Yang kedua, siapa yang malas? Kalau orang ni memikirkan malam Al-Qadar sahaja, dia nak malam Al-Qadar saja, maka dia tengok, oh malam Al-Qadar satu malam. Bila satu malam, dia cari apa malam yang paling-paling tepatlah. Agak-agak malam apa? Maka dia dapati malam 27. Maka dia beribadat pada malam 27. Maka terbukti orang ni memang pemalas. Itu Allah nak uji tu. Allah nak uji ya. Kalau kamu cari malam tu saja, maka kamu adalah orang yang malas dan tak yakin pada Allah. Sebab apa dia malas? Sebab dia bukan nampak 83 tahun. Dia nampak apa? 10 malam. Ini pemalas. Pemalas, dia nampak 10 malam. Orang beriman, dia nampak 83 tahun. Beza tu. Kalau kita nampak 83 tahun, 10 malam kacang. Tak ada apa. Tapi kalau kita tengok, ya Allah 10 malam, tambah lagi kalau kena intikah lah. Tapi tahun ni tak ada intikah, jangan risau. Intikah hanya di masjid. Dan satu nikmat juga. Kita tak perlu intikah. Walaupun intikah tu sunat muakkadah yang sangat dituntut. Tapi tak apa. Kita tak berintikah sebab kita tak dibenarkan. Kita dapat pahala. Apatah lagi orang yang biasa intikah sebelum ni, tiba-tiba kali ni Ramadan dia tak boleh intikaf. Dia tetap dapat pahala orang yang berintikaf. Itu kelebihan orang yang biasa buat. Nabi kata siapa yang sakit ataupun musafir, dia akan tetap dapat pahala yang biasa dia buat masa dia sihat dan masa dia tidak musafir. Jadi hanian, beruntunglah orang yang biasa intikaf sebelum ni. Jadi tahun ni dia tak perlu intikaf, tapi pahala intikaf tetap dapat sama. Jadi orang yang beriman, dia tak tengok 10 malam. Dia tengok 83 tahun. Bila tengok 83 tahun, 10 malam tak ada apa. Tapi orang yang malas, dia tak tengok. Dia tak yakin pada 83 tahun. Dia tengok, Allah 10 malam. Beratnya. Aku nak beribadat satu malam. Orang macam ni tak akan dapat Lailatul Qadar. Itu hikmah pertama. Iaitu Allah nak uji. Siapa percaya, siapa rajin, siapa tak percaya, siapa malas. Yang kedua, Allah tak beritahu bila malam Al-Qadar sebab Allah sayang pada kita. Allah rahmat pada kita. Macam mana pula rahmat tak beritahu? Bila Allah tak beritahu, mana kita tak tahu malam apa. Maka kita akan, kalau tak tahu, ini sifir dia. Bila tak tahu, ibadat 10 malam. Tapi kalau tahu bila malam Al-Qadar, ibadat 1 malam. Tengok. Kalau kita tak tahu, kita akan beribadat 10 malam. Sebab tak tahu malam apa. Bila beribadat 10 malam, untung tak? Ya Allah, untungnya. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan. Walaupun malam tu tak ada Al-Qadar, tetap dapat keuntungan yang besar. 10 malam beribadat. Qiyamul Lail pula bulan Ramadan, sangat besar pahala. Jadi Allah tak bagi tahu sebab Allah nak kita lagi pulun ibadat dan lagi banyak pahala. Berbeza dengan tahu. Bila Allah kata sebut dalam Quran malam Al-Qadar ialah malam 27. Agak-agak kita dapat pahala 10 malam ke pahala 1 malam? 1 malam. Rahmat Allah kepada kita. Jadi sebab tu orang beriman, dia tak tengok apa yang dia kena buat, tapi dia tengok apa yang dia akan dapat. Saya ulang, orang beriman, dia tak fikir apa yang dia kena buat, tapi dia fikir apa dia akan dapat. Bila dia fikir apa dia akan dapat, yang kena buat ringan. Tapi orang tak beriman, yang malas, dia fikir apa dia kena buat, maka menyebabkan dia jadi malas untuk beribadat. Jadi fikirlah, Allah beritahu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan fikir 10 malam, tapi fikir khairun min alfi syahr. Ada hadis Nabi kata man qama
Lailatul Qadri imanan ghufira hadis sahih riwayat Bukhari. Maksud dia ini berkenaan dengan kelebihan Lailatul Qadar. Kalau dalam Quran Allah kata lebih baik dari segi ganjaran pahala daripada 1000 bulan. Tapi dalam hadis ini Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadri. Siapa yang mendirikan malam Al-Qadar imanan, dengan penuh keimanan, makna penuh keyakinan pada janji Allah. Wahtisaban, yang kedua penuh mengharapkan ganjaran pada Allah. Ni antaranya ganjaran ni 1000 bulan. Maknanya tak salah bila kita beribadat mengharapkan pahala, sebab Allah tawarkan, Allah sebut lagi ni, jadi tak salah. Bahkan Allah jadikan syarat pula, kamu bila mendirikan malam Al-Qadar, mendirikan malam Al-Qadar ni termasuklah solat malam, solat witir, baca Quran, tadabbur, zikir, berdoa, termasuklah mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan wahtisaban, mengharapkan janji Allah. Bila dia mengharap, mana dia percaya. Kalau dia tak percaya, dia tak mengharap. Alah, dapat ke tak? Ini menjadikan dia malas sebab dia tak percaya. Kalau dia percaya, dia harap, jadi rajin. Maka apa kelebihannya? Ghufira lahu, diampunkan baginya apa yang telah lepas daripada dosa-dosanya. Tengok di sini dalam hadis Nabi kata kelebihan Al-Qadar diampunkan dosa. Dalam Al-Quran Allah kata kelebihan Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan dari segi pahala. Kenapa tak sama? Sebenarnya tak sama tapi serupa. Sebenarnya dalam hadis ini Nabi nak beritahu, kamu tak mungkin dapat Al-Qadar melainkan kamu dapat keampunan Allah. Kamu tak mungkin dapat keampunan melainkan pasti kamu dapat Al-Qadar. Maka di sini menunjukkan syarat nak dapat Lailatul Qadar yang paling utama. Kalau orang tanya apa syarat nak dapat Lailatul Qadar? Kalau di sini Nabi kata Allah ampunkan dosa. Okey, saya tanya balik, apa syarat nak dapat keampunan Allah? Apa syarat nak dapat keampunan Allah? Boleh jawab ke? Ada jawapan? Betul. Syarat nak dapat keampunan Allah ialah bertaubat. Jadi apa kaitan dalam Al-Quran Allah kata kebaikan Lailatul Qadar ialah lebih baik daripada beribadat 1000 bulan. Tapi dalam hadis Nabi kata siapa mendirikan malam Al-Qadar diampunkan dosa. Apa kaitannya? Kaitannya ialah kalau kamu nak dapat keampunan maka kamu kena bertobat. Jadi syarat nak dapat Lailatul Qadar ialah kena bertobat. Dah bertobat dapat keampunan, confirm dapat alfu syahrin. Jelas Syarat nak dapat Al-Qadar mesti bertaubat. Dan nak bertaubat, nak dapat keampunan kena mendirikan malam tu. Jadi dia kait mengait nak dapat Al-Qadar mesti bertaubat dan dapat keampunan. Bila dapat keampunan confirm dapat khairu min alfi syahr. Okey? Senang cerita apa dia? Siapa yang tak bertaubat, mustahil dia akan dapat Lailatul Qadar. Mustahil. Bahkan amaran keras daripada Nabi. Amaran keras daripada Nabi apa? Siapa yang dapat melalui sebulan Ramadan, dia puasa, tapi masih buat dosa. Maknanya, dia tak bertaubatlah. Dan Allah tak ampunkan dosanya. Maka Nabi kata, Jibril berkata, celakalah orang ni. Sebulan Ramadan, Allah tetap tak ampunkan dosanya. Orang ni adalah orang yang celaka. Sebab
Bulan Ramadan, bulan paling mudah untuk manusia bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Syaitan dirantai, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Sekarang dalam PKP pula kan, lagi mudah nak bertaubat. Tiba-tiba dia masih tak bertaubat. Orang macam ni memang celaka. Sebab di bulan lain, lagi sukar untuknya bertaubat. Jadi saya ulang, siapa yang tak bertaubat daripada dosa, memang gelap masa depan dia. Dan dia tak mungkin akan dapat alfu syahrin. Jadi bertobatlah daripada semua dosa. Jangan kata kita tak ada dosa. Saya dah ulang berapa kali. Kalau Abu Bakar pun Nabi ajar baca doa, sesungguhnya aku banyak zalim pada diri sendiri. Itu Nabi ajar Abu Bakar bila nak berdoa mengaku. Aku ni banyak menzalimi diri sendiri. Siapa Abu Bakar? Ahli syurga. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi yang terbaik. Tapi bila berdoa mengaku, inni zalamtu zulman katsira. Nabi Yunus mengaku, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam mengaku, rabbana zalamna. Semua mengaku para nabi. Tiba-tiba kita rasa kita tak ada dosa. Itulah antara dosa besar kita, iaitu sombong. Sombong, tidak mengaku berdosa. Jadi bertobatlah daripada semua dosa. Kadang-kadang dengki pada orang, kadang-kadang masih ada cinta dunia, kadang-kadang tak cinta pada Al-Quran. Maaf saya cakap, tak cinta pada Al-Quran dosa. Sebab bila tak cinta pada Al-Quran, makna tak cinta pada Allah. Bila tak cinta pada Allah, hati kita penuh dengan cinta dunia. Bacalah Quran sampai tahap Quran tu jadi makanan harian kita. Sampai tahap kalau tak baca Quran sekejap je rasa pening, rasa macam bersalah je. Itu makna kita dah cinta Allah, cinta Al-Quran. Tapi kalau baca Quran waktu tertentu je, setengah jam, 1 jam je, bulan Ramadan pun sama lebih kurang je, kita boleh cinta Allah, boleh cinta Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai kehidupan kita secara keseluruhannya pada bulan Ramadan ni. Pagi baca, tengah hari baca, petang baca, malam tadabbur, malam menangis bila baca Quran. Okey? Boleh? Kita pergi pada ayat seterusnya. Tanazzalu, turun. Apa berlaku pada malam Al-Qadar? Turun. Apa berlaku pada malam Al-Qadar? Hebatnya malam Al-Qadar, pertama lebih baik pada 1000 bulan. Yang kedua kelebihannya turun al-malaikah, para malaikat. Warruh dan Jibril. Malaikat ada berapa ramai? Langit ada 7 lapis. Langit 7 lapis. Jadi malaikat tempat tinggalnya di mana? Di langit. Setiap lapis ada malaikat. Berapa ramai ni? Nabi kata tidak ada ruang kosong di langit. Walaupun sebesar 2 jari, malaikat semua penuh dengan malaikat. Manusia ramai pun banyak lagi tanah yang kosong. Jin ramai pun banyak lagi ruang yang kosong. Tapi malaikat, langit itu penuh dengan mereka. Berapa lapis ni? 7 lapis. Jadi apa berlaku pada malam Al-Qadar? Semua malaikat akan turun. Kata ulama, mula-mula malaikat lapis pertama turun semua. Kemudian malaikat lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, sampai lapis ketujuh. Semua turun. Dan Allah sebut dalam banyak-banyak malaikat yang paling mulia ialah Ar-Ruh. Jadi bila Allah nak memuliakan sesuatu, Allah ulang sekali lagi. Walaupun Jibril dah masuk dalam malaikat ni, Jibril dah masuk sini. Tapi Allah nak memuliakan Jibril, Allah sebut secara khusus selepas itu. Telah turunlah malaikat, termasuklah malaikat yang paling hebat, iaitu Jibril. Fiha, pada malam itu. Okey. Apa pengajaran? Apa hikmah malaikat semua turun pada malam tu? Cukuplah kita beribadat pada malam tu, pahalanya lebih baik pada 1000 bulan. Apa kaitan? Apa perlu lagi Jibril turun? Kata ulama, bila semua malaikat turun, itu petanda apa tu? Allah nak bagi tahu satu isyarat. Apa dia? Malaikat tak akan pergi tempat yang kotor. Malaikat tak akan pergi tempat yang tidak ada kebaikan.
Jadi Allah nak bagi isyarat, malam tu penuh dengan kebaikan. Malam tu penuh dengan rahmat. Apa bukti? Semua malaikat yang cintakan kebaikan turun. Mana malam tu tak ada kebaikan, tak ada keburukan. Sebagaimana Nabi kata, mana-mana rumah yang ada gambar, malaikat rahmat tak masuk. Sebab apa? Gambar tu tak baik. Jadi bila ada benda tak baik, malaikat tak datang. Bila semua malaikat datang, malam tu sangat-sangat baik, sangat-sangat penuh dengan rahmat Allah. Jadi amat tidak patut malam Al-Qadar tu, malaikat yang paling mulia, malaikat yang tak pernah derhaka pada Allah, yang sentiasa taat pada Allah, yang maha suci, semua turun berduyun-duyun. Tiba-tiba malam tu kita tak beribadat. Apatah lagi malam tu kita buang masa, kita bersembah kosong. Memang teruk sangatlah. Saya bagi analogi lah. Orang paling baik, orang paling mulia, tok guru yang terkenal datang ke taman kita duk bersembah ke mamak. Mana kita ni tak ada kemuliaan langsung. Walaupun tok guru tu mungkin ada salah. Yang ni yang turun ni malaikat, langsung tak ada dosa. Jadi kita kalau beriman, kita kena raikan malam tu semua malaikat turun, makna malam tu kita kena beribadat, dan malam tu penuh dengan rahmat dan keberkatan, dan kita kena rebut. Okey? Kemudian Allah kata biizni rabbihim, dengan izin pencipta mereka. Allah bagi tahu malaikat ni walaupun malaikat makhluk yang paling yang suci, yang sentiasa taat, yang tak pernah ingkar, walaupun macam orang kanan lah, walaupun begitu dia tetap turun dengan izin Allah. Makna apa? Hebatnya Tuhan. Kita kalau orang kanan kadang-kadang dia nak buat apa pun kita bebas. Tak. Itu tak hebat. Hebatnya Tuhan apa dia? Orang kanan ke, orang suci ke, mesti dengan keizinan Allah. Dan malaikat bawa apa? Min kulli amrin, dari setiap sesuatu. Ataupun setiap urusan. Urusan apa ni? Ini dihuraikan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Boleh buka surah Ad-Dukhan ayat 3. Surah Ad-Dukhan menghuraikan min kulli amrin. Allah kata apa? Surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kemudian inna kunna munzilin. Lepas tu fiha Okey. Allah kata dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 1 2 3. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul mubarakah. Di sini Allah kata Lailatul Qadri. Surah Ad-Dukhan Lailatul Mubarakah. Makna apa tu? Allah nak bagi tahu malam tu bukan setakat Al-Qadar, iaitu penuh dengan kemuliaan, tapi malam tu juga penuh dengan keberkatan. Apa yang tak berkat? Beribadat satu malam umur panjang 83 tahun. Apa tak berkat? Semua dosa kita diampunkan. Kemudian Allah kata inna kunna muzilin, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian dalam malam tu yufraku. Yufraku makna dihuraikan, didetailkan. Kullu amrin, setiap perkara ni. Hakim, yang penuh dengan bijaksana. Apa dia? Iaitu kata ahli tafsir dalam surah Ad-Dukhan ni, yufraku makna didetailkan. Ajalnya, berapa umur dia lagi nak tinggal? 3 bulan ke, 5 hari ke, 10 minggu ke? Rezeki dia berapa banyak lagi? Siapa pula yang akan lahir, yang baru? Berapa ramai yang akan mati? Ni, yufraku kulli amrin hakim. Jadi surah Ad-Dukhan menghuraikan surah Al-Qadru.
Semua para malaikat turun membawa urusan, iaitu ajal manusia, rezeki manusia dan kehidupan manusia. Okey. Dua, Allah bagi tahu kelebihan Al-Qadar. Pertama, amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, semua para malaikat turun dan menunjukkan malam itu penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah. Yang ketiga, salamun, sejahtera. Ia hatta, sehingga matla'i, terbit fajar. Okey, apa lagi berlaku pada malam tu? Malam tu penuh dengan kesejahteraan. Sebab tu malaikat turun. Dan kita biasa baca zikirkan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau ni memang as-salam. Salam adalah salah satu nama Allah. Kalau kita hafal Asmaul Husna, ada salah satunya as-salam. Dan kita kata juga wa minka as-salam. Engkau ni memang sumber kepada segala kesejahteraan, segala keselamatan. Semuanya daripada engkau. Jadi Allah kata, kalau betul kamu nak salam, kamu nak selamat, kamu nak sejahtera, kamu nak aman, kamu nak bahagia, rebutlah malam itu. Kenapa? Pada malam itu penuh dengan salam. Bahkan ulama kata malam tu tidak akan berlaku keburukan, tidak akan berlaku kejahatan, tidak akan berlaku maksiat, khususnya kepada orang beriman. Ini maksud salam. Dan salam tu, kebaikan pada malam itu sampai bila? Sampai matla'il fajri, sampai terbit fajar. Allah tak sebut permulaan, tapi kita boleh tahu sebab malam, setiap malam bermula daripada maghrib. Jadi malam Al-Qadar, Lailatul Al-Qadri, bermula maghrib sampai fajar. Adakah wajib kita beribadat sepanjang malam daripada maghrib? Tak wajib. Sebab Nabi kata siapa mendirikan. Nabi tak kata mendirikan sepenuhnya. Bahkan adalah ulama mengatakan, kalau kita sempat solat tarawih pada malam tu, kemudian sempat solat witir, kemudian sempat kita baca Quran, lepas tu kita tidur, kebetulan malam tu Lailatul Qadar, dan kita bertaubat daripada semua dosa, kita dapat Al-Qadar, kita dapat Lailatul Qadar. Bahkan ulama kata walaupun kita tak rasa apa-apa dan tak ada pun tanda-tanda. Sebab syarat dapat Lailatul Qadar, Nabi kata apa tadi? Siapa mendirikan malam Al-Qadar, dia ampunkan dosa. Makna dia bertaubat dan mendirikan malam Al-Qadar dengan sungguh-sungguh, dengan beriman, dengan yakin kepada ganjaran pahala, dia akan dapat. Walaupun dia tak rasa ataupun tak ada tanda-tanda. Mungkin di akhirat besok baru Allah bagi tahu kamu sebenarnya dah dapat 5 malam Al-Qadar. Sebab itulah bila kita dapat tak ada tanda ataupun kita dapat kemudian ada rasa, tak payah cerita pada orang. Tak payah cerita pada orang. Sebab yang kita rasa tu belum tentu betul. Yang penting apa dah? Cukup syarat. Bila cukup syarat, rasa ke tak rasa, ada tanda ke tak ada, insya-Allah kita dapat. Tapi kalau rasa tapi tanda tak ada, tak bertaubat pun, tapi rasa tenang je. Ustaz, saya malam tu menangis je. Saya rasa saya dapat Lailatul Qadar, tapi besok dia merokok, tak dapat. Lepas hari dia tak pergi masjid. Tak dapat. Tanda-tanda, sebab tu ulama kata juga, tanda orang tu dapat Lailatul Qadar ialah tengok apa yang dia buat selepas Ramadan. Sebab malam Al-Qadar ada tuntutan. Dia berkait rapat dengan Quran. Sebab Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam tu jadi mulia sebab Al-Quran. Jadi nak tengok kamu dapat Lailatul Qadar, tanda yang paling jelas apa dia? Tengok akhlak kamu, cara kamu bergaul, cara kamu bercakap sama tak dengan Quran. Kalau sama, insya-Allah itu tanda kamu dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau akhlak kamu bercanggah dengan Quran, walaupun kamu berjaga 10 malam, itu tanda-tanda kamu tak dapat. Sebab Lailatul Qadar berkait rapat dengan Al-Quran. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, Quran dan puasa memberi syafaat pada seseorang di akhirat besok. Nabi kata Quran dan puasa.
Mana berkait rapat puasa dan Al-Quran. Quran kata, puasa kata apa? Wahai Tuhan, aku tahannya daripada makan dan minum, daripada melihat benda haram, daripada bercakap benda yang salah. Aku tahan dia sabar. Maka berilah syafaat padaku untuk membantunya. Siapa cakap tu? Puasa. Quran pula cakap apa? Wahai Tuhan, aku tahan dia daripada tidur malam, sehingga dia baca Quran, dia tadabbur, dan sehingga dia menangis dan dia beramal, maka berilah syafaat padaku untuk membantunya. Tengok kaitan puasa dengan Lailatul Qadar, kaitan Quran dengan Al-Qadar. Jadi kalau kita ada puasa, lapar, tak makan banyak, badan kita kuat, kita boleh berjaga malam, boleh qiyamul lail, dan boleh baca dan tadabbur Al-Quran lama. Tapi kalau kita puasa, lepas tu masa berbuka, kita makan banyak, badan kita dah berat, malam tak boleh baca Quran. Quran tak akan membantu kita di akhirat besok. Jadi saya nak ulas sekali lagi, pastikan jangan makan banyak di bulan Ramadan. Dan jangan pulung baca Quran siang hari saja. Sebab yang banyak Allah sebut dalam Quran, bahkan Allah puji, ialah orang yang baca Quran di waktu malam. Sebab baca Quran ada tujuan, tujuan yang paling besar dan utama untuk menghayati maksudnya. Dan waktu yang paling sesuai untuk mentadabbur Al-Quran ialah waktu malam. Kadang-kadang kita nak fokus untuk faham Quran di siang hari ni, tak boleh. Sebab banyak urusan, anak-anak, cucu apa semua kan. Tapi kalau malam semua orang tidur, semua tenang, kita lebih menjiwai maksud-maksud Al-Quran. Okey, saya nak simpulkan. Saya nak simpulkan. Saya nak simpulkan kelebihan pengajaran daripada surah Al-Qadar. Pertama, kemuliaan manusia berkait rapat dengan setakat mana dia memahami dan beramal dengan Al-Quran. Kemuliaan manusia berkait rapat dengan setakat mana dia memahami dan beramal dengan Al-Quran. Mana selagi dia faham dan beramal dengan Al-Quran, semakin mulialah dia. Dan semakin kurang dia faham dan beramal dengan Quran, semakin tidak mulialah dia. Itu satu. Yang kedua, peluang terbaik untuk panjang umur ialah rebutlah malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan. Kerana bila dapat, umur kita akan panjang 83 tahun. Yang ketiga, ukuran kebaikan manusia bukan pada umur yang panjang. Ukuran kebaikan manusia bukan pada umur yang panjang, tetapi pada amalan yang berkualiti. Tetapi ukuran kebaikan manusia ialah pada amalan yang berkualiti, walaupun sekejap. Ada orang solat 50 tahun, tak sama dengan dia solat pada malam Al-Qadar, walaupun satu malam. Yang keempat, puasa dan malam Al-Qadar ada tuntutannya, iaitu wajib setiap orang yang berpuasa dan mendirikan malam Al-Qadar mentadabbur dan beramal dengan Al-Quran selepas Ramadan. Okey, cukup Cukup sekian. Ada soalan? Tak ada.
Oh, soalan dia, gambar yang macam mana yang dibolehkan dan gambar yang tak dibolehkan. Ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan gambar yang tak dibolehkan yang menyebabkan malaikat tak masuk ialah gambar yang berbentuk macam patung. Sama ada bentuk manusia atau bentuk haiwan. Kadang-kadang bentuk arnab, kadang-kadang bentuk gajah. Jadi apa-apa gambar yang berbentuk, maka malaikat tak akan masuk. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, apa saja bentuk, apa saja gambar yang bernyawa, sama ada manusia ataupun haiwan, walaupun dalam bentuk fotografi, gambar keluarga, gambar terima ijazah, maka kata ulama termasuk semua sekali. Jadi untuk mengelakkan daripada khilaf dan supaya malaikat rahmat sentiasa masuk rumah kita, yang langkah terbaik ialah jangan simpan, jangan pamerkan gambar. Gambar kita ke, gambar keluarga ke, apa ada lagi yang berbentuk binatang ke, jangan simpan. Jangan pamerkan. Gambar kita keluarga masuk dalam album, masuk dalam almari. Lagi pula tak membawa kebaikan apa-apa pun. Gambar keluarga, gambar kita, gambar mak bapak kita ada kat situ tak memberi kebaikan apa-apa. Kalau kita nak bagi kebaikan pada mak bapak, bukan tengok gambar, tapi berdoa pada dia. Berdoa pada dia. Okey. Dah. Ada lagi bertanya detail. Ringkas lah. Adakah ni surah tadi tu, surah Dukhan, ayat 3 tu boleh diubah dengan doa? Surah Ad-Dukhan yang kita baca tadi tak boleh. Nak diubah kepada doa, dia bukan doa pun. Ia macam kenyataan. Allah kata kami turunkan Al-Quran pada malam penuh keberkatan, dan kami ni memang menurunkan, bukan Nabi Muhammad, dan pada malam itu dihuraikan, didetikan. Dia bukan bentuk doa. Jadi tak perlu kita tukar ayat tu dalam bentuk doa. Bukan, dia bukan doa. Seterusnya. Saya tak ustaz tentang tanda-tanda yang malam itu, kalau tentang peristiwa-peristiwa pada malam itu yang berbeza dengan malam-malam lain. Dia tanda pada malam Al-Qadar, tidak ada hadis. Yang ada hadis ialah tanda selepas malam Al-Qadar. Katalah malam ni Al-Qadar, tandanya bila? Pagi besok. Jadi Nabi kata kalau malam tu Al-Qadar, pagi besok tu cuaca tidak terlalu panas, tenang. Itu tanda, tapi selepas. Adapun sebelum dan malam tu tidak ada hadis sahih. Kata ulama lah, Allah kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita mentaati Allah jiwa kita tenang? Maka kalau kita dapat Al-Qadar pada malam tu dengan kita mentaati Allah, maka pastilah jiwa kita lagi tenang. Maka kata ulama, secara umumnya siapa yang dapat Lailatul Qadar pada malam tu, jiwa dia semakin tenang, ibadat dia semakin khusyuk, dan mungkin bila sampai tahap dia menangis. Ibadat dia pula luar biasa sikit daripada malam yang lain. Baca Quran pun lama, solat pun berdiri lama. Itu boleh jadi, bukan mestinya. Boleh jadi ya. Sebab secara umum ayat tadi bukan pasal Lailatul Qadar, secara umum dia. Siapa yang mentaati Allah, hati dia tenang, jiwa dia tenteram. Jadi ada pun yang kita biasa dengar daripada kecil kan, kalau malam tu Lailatul Qadar, anjing menyalak, pokok pun tunduk, itu semua tidak ada dalil. Anjing tak menyalak kan? Itu semua tak ada dalil. Lagi teruk apa dia? Budaya kita bila 10 akhir Ramadan dia pasang pelita. Allah suruh berjaga malam, bukan suruh pasang pelita. Okey. Ditanya Ustaz minta komen tentang program khatam Al-Quran dalam grup WhatsApp 30 orang 30 minggu. Okey, program khatam Al-Quran ramai-ramai dalam grup WhatsApp. Dulu di masjid kan, sekarang sebab PKP dia ubah sikit cara, iaitu khatam beramai-ramai dalam grup WhatsApp. Iaitu dia bagi satu juz seorang. Jadi kalau 30 orang masing-masing baca satu juzuk, cukuplah 30 maka khatam. Sebenarnya itu bukan khatam. Itu bukan khatam dan tak pernah dibuat pun oleh Nabi dan para sahabat dan salafus soleh. Yang Nabi buat, yang sahabat buat ialah masing-masing khatam 30 juzuk, bukan dia bagi-bagi.
Satu, Nabi dan para sahabat dan salafus salih tak pernah khatam beramai-ramai dengan membahagikan satu orang satu juzuk. Tak pernah dibuat. Yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk khatam. Jadi kenapa kita nak pulun khatam sampai kita sendiri pun tak khatam? Yang khatamnya grup, yang khatamnya kumpulan. Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Bukan 10 orang, dia seorang-seorang. 2 kali sehari dia khatam. Maknanya sebulan Ramadan dia khatam 60 kali. Dia seorang-seorang. Jadi itu Imam Syafi'i. Kita kan pengikut mazhab Syafi'i. Kenapa tak sama dengan mazhab kita? Imam Syafi'i tak pernah pun bagi. Dia sendiri khatam seorang-seorang 2 kali sehari. Sebulan 60 kali. Kita adalah bulan lain tak khatam. Bulan Ramadan pun tak khatam juga. Melainkan grup. Ini minta maaf saya cakap. Saya takut ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Saya dah sebut, cara syaitan menipu kadang-kadang bukan dengan maksiat, tapi dengan amal soleh. Supaya kita tak dapat yang terbaik. Iaitu dia menipu kita, jangan kita buat yang terbaik. Caranya kita buat benda yang biasa-biasa je. Apa dia? Setakat baca ramai-ramai, seorang satu juzuk, kemudian khatam. Hasilnya tak ke mana? Setiap orang tak khatam sendiri. Yang kedua, semua tak faham. Jadi hasilnya tak ke mana. Sedangkan Quran ni ada aura dia. Ada aura dia. Yang Allah kata, bila kami turun Al-Quran pada gunung, gunung boleh pecah. Kamu dah lah tak faham, lepas tu baca pula satu juzuk, lepas tu berbangga khatam ramai-ramai. Bahkan ada seorang salafus salih, seorang tabi'in, nama dia Aufa, Zurarah bin Aufa. Bila dia mendengar ayat daripada surah Al-Mudassir, inna zalika yaumun asir, itu adalah satu hari yang sangat sukar, iaitu hari akhirat. Hari itu Allah kata yaumun asir, sangat sukar. Maka bila dengar ayat tu, dia pengsan. Dan yang meriwayatkan cerita ni Al-Bahzu bin Hakam, dia kata apa? Lepas dia pengsan, dia mati. Dan aku sendiri menguruskan mayat dia. Sebab apa dia mati ni? Sebab terkesan dengan 1-2 ayat aja. Kita adalah khatam bukan sendiri, khatam ramai-ramai sampai mati tak akan pingsan. Dan tak akan rasa apa-apa pun. Jadi minta maaf, jangan tertipu. Lebih baik kita baca surah-surah, khatam surah-surah, dan kita sambil-sambil tu kita tadabbur. Satu sesi kita, satu waktu kita baca untuk khatam. Katalah 1 jam, 2 jam kita baca untuk khatam je. Satu sesi lagi, satu masa kita baca untuk tadabbur Al-Quran. Katalah kita baca terjemahan dia 5 muka surat ataupun 10 muka surat setiap hari. Continue. Habis Ramadan, tak habis lagi, tak khatam, tadabbur. Sambung selepas Ramadan. Jadi kita dapat 2. Satu, kita tadabbur pun insya-Allah kita faham walaupun tak semua. Yang kedua, kita dapat khatam. Tapi kalau kita khatam dalam grup, faham pun tak, khatam pun tak, rugi. Wallahu a'lam. Dah. Adakah segala kadar manusia macam rezeki, nasib dan lain-lain diputuskan setiap tahun pada Lailatul Qadar? Sebab saya pernah dengar hadis Nabi mengatakan segala sesuatu telah ditetapkan di mahfuz. Kalam telah diangkat dan tak buat itu. Okey. Ayat Quran yang daripada surah Ad-Dukhan, iaitu malam Al-Qadar, Allah tetapkan rezeki, Allah tetapkan ajal maut. Sedangkan dalam satu hadis, Nabi dah beritahu, bila seseorang itu dalam perut ibunya berumur 4 bulan, Allah tetapkan ajalnya, rezekinya, celaka ataupun bahagianya. Sebenarnya tak bercanggah yang ketika dalam perut Allah tetap secara keseluruhan. Kalau umur kita 70 tahun, Allah tetapkan umur kita 70 tahun, rezeki kita untuk 70 tahun. Tapi pada malam Al-Qadar, Allah tetapkan umur kita untuk dalam tempoh setahun. Rezeki kita untuk dalam tempoh setahun. Jadi tak bercanggah, seolah yang Allah tetapkan ketika dalam perut itu belanjawan umum, bajet umum. Adapun malam Al-Qadar, bajet tahunan. Dia tak bercanggah. Wallahu a'lam. Dah. Ada? Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.